Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Okey, so petang ni anda semua bersama dengan saya, DJ Kila, di Radio Usim, ekspresi informasi terkini. Okey, so sebelum tu Kila nak share sikit lah update yang latest. Yang hari ni insyaAllah nanti pukul 4.30. So yang paling latest yang Kila dapat tengok tadi setakat ni, jumlah kes terbaru untuk virus COVID-19 ni adalah sebanyak 31 orang dan kes pulih adalah sebanyak 75 orang dan keseluruhan kematian mencatat sebanyak 100 orang. So okay, walaupun kita dapat lihat semakin hari dia punya peningkatan tu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kan. Tapi kita sebagai masyarakat jangan rasa berputus asa. Kita keep on patuh kepada arahan kerajaan, kita keep on doa, tawakal. InsyaAllah sama-sama kita doa agar virus COVID-19 ni Allah Subhanahu Wa Taala boleh angkat supaya terhapusnya dari dunia ni. Macam tu. Okay, maaflah sikit kalau berdebar sikit kan. Okay, so alright. Okey, kita juga dah masuk kepada fasa yang keempat ya hari ini 29 April sehingga 12 Mei nanti. So kita berdoalah agar tidak berpanjangan dan kita juga boleh melakukan aktiviti rutin harian seperti biasa tapi masih lagi patuh pada arahan kerajaan sehinggalah virus ini betul-betul selesai. Okey. So seperti yang dijanjikan, hari ini kita ada tetamu istimewa. Kita ada selebriti yang insyaAllah istimewa. So, kita tengok adakah dia juga sudah bersedia. Dan kita tengok follower-follower pun dah semakin bersemangat. So, kita tengok kita punya tetamu dah ready ke belum. Okey, sementara menunggu tetamu kita ni, okey, untuk pengetahuan para pendengar, untuk pengetahuan korang semua, kita punya selebriti jemputan pada hari ini juga merupakan salah seorang student Muslim jugalah. Sebab tu macam senang sikit approach kan. Yang dikabarkan baru-baru ni, beliau juga ada keluar dekat kaca televisyen dalam satu rancangan reality. So, apa salahnya kalau kita panggil dia, kita dengar sendiri pengalaman dia. Macam mana dia boleh menceburi dalam bidang ni. Kan rasa macam best kan kalau dengar sendiri daripada tuan punya badan. Gitu. Okay, so kalau boleh tengok cuaca hari ni. Okay, sekarang ni DJ Kila ada dekat Rawang, Selangor. So cuaca kat sini Alhamdulillah siang dia okey je, panas, mendung kadang-kadang. Cuma malam dia akan hujan selebat-lebatnya. Kita tak boleh nak jangka kan cuaca sekarang. Oh, pos laju. Okey, isu pos laju ni memang biasa dah musim PKP ni. Sebab kita kena faham juga kan. Sebab Kila sendiri ada order barang dekat lebih 5 barang jugalah. But sampai sekarang tak sampai-sampai lagi. So kita kena faham sebab ada certain owner tu dia cakap lah, dia message kita, dia cakap okay, sorry sebab dia tu PKP. So kita pun kena faham lah. Macam tu. Oh ya ke? Suara saya berdebar ke? Mungkin mic ni kot. Okay, kita masih lagi menunggu kehadiran kita punya tetamu. Okay, so sebelum tu nak kongsi sikit lah. Okay, sekarang kan kita dah masuk Ramadan yang ke-6. So kita punya suasana lain sih kan. Sebab kalau Ramadan yang lepas kita macam kita duduk kat college, ada yang student duduk kat college, ada yang bekerja lah seperti biasa. So suasana Ramadan, bulan Ramadan yang lalu dengan yang sekarang ni agak berbeza lah. Sebab sekarang ni kita terpaksa duduk di rumah dan kita tak dapatlah tak dapat nak berbuka, nak berpuasa bersama dengan kawan-kawan kita kan. So ada yang Kila sempat tengoklah dekat media sosial kan. Dia cakap sedih lah tahun ni macam tak dapat nak berbuka sama-sama dengan kawan, dengan rakan sekerja. Tapi tak apa, semua yang berlaku ni insyaAllah moga ada hikmah di sebalik apa yang berlaku ni. Okay, so
kita dah pun kita dah pun nampak kelibat kita punya tetamu hari ni. So tanpa kita membuang masa, sebab kita ada masa sejam je untuk bersama dengan korang semua. So korang pun mesti tak nak lepaskan peluang kan. Maybe ada info-info menarik yang dia akan kongsikan dengan korang. So kita jemput dia sekarang lah. Okay? Hai, Assalamualaikum. Oh, kuat suara sekejap Waalaikumsalam. Tu Fadil ke tu? Iyalah Fadil lah. Ya. Okay, Sorry, Ahmad. tak apa. Faham je. Okay, dah ready dah? Okay, sekejap Ada setting yang lain pula. Okay, ready? Okay, ready dah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, sebelum tu, Kila sendiri mewakili Radio USIM nak ucap banyak-banyak terima kasih lah dekat Fadil sebab sudi menerima kita orang punya pelawaan untuk join live hari ni. Sama-sama. Thank you juga sudi jemput. Okay, sikit. Okay, nampaknya ramai dah yang join tu. Okay, semua macam dah tak sabar-sabar kan. Okay, Hai, so guys. okay, so sebelum tu lah, sebelum kita pergi ke kita punya topik kan, macam nak cerita sikit pengalaman Fadil tu, boleh tak Fadil perkenalkan diri dulu sikit? Mungkin ramai Fadil punya follower-follower yang hanya mengenali Fadil di laman sosial saja, tapi maybe tak tahu lebih mendalam. So maybe nak share sikit, kenalkan sikit diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya nama panjang Muhammad Fadil bin Arif, tapi nama yang orang tahu Fadil Arif lah, tapi selalu orang panggil Fad lah. Kawan-kawan di USIM, semualah kawan-kawan ramai yang panggil Fad saja. Umur 20 tahun, asal memang dari Sabah. Kalau dengar daripada cara bercakap pun tahu juga kan, memang dari Sabah. Itulah slang tu, boleh tahan slang dia. Ya, boleh je cakap Semenanjung, tapi kita mau ni kan. Betul. Okay. Lepas tu apa lagi ya? Itu je lah, belajar di USIM lah. Belajar di USIM lah. Iyalah, live dengan Radio USIM. Fakulti apa tu? Lepas tu Fakulti FST, Fakulti Sains dan Teknologi. Ambil degree Sains. Degree lah. Physics. So sekarang Ya. tahun berapa dah? Tahun 1. Oh, tahun 1 baru. Ya. Okay. Oh, tahun 1 baru. Okay. So sekarang memang Fadil ada dekat rumah lah, dekat Sabah. Bukan. Bukan. Sekarang di Dekat mana Semenanjung, tu? di Semenyi, rumah abang. Yelah. Hari tu dah sempat mau balik. Oh, tak sempat lah. So kalau dibenarkan balik, agak-agak balik ke macam mana tu? Woi, memang mau balik lah. Balik lah kan? Nah, sekarang ni tengah tunggu ya ni. Mohon semua semua sudah settle. InsyaAllah lah, doa-doa lah. Okay, semua yang join ni doa-doa lah dapat balik. Mungkin Kila ada di mana? yang Di dengar rumah? ni pun Kila sempat balik hari tu. Oh, syukurlah biasa dapat puasa dan family. Oh, tak apa, insyaAllah tak lama dah tu, dah boleh balik dah lagi. InsyaAllah. Okay. So satu lagi nak tanya, Fadil anak yang keberapa dalam family? Anak sulung ke ada abang ke kakak ke? Saya ada 6 orang yang adik-beradik. Cuma okey. Kan lampu ke bawah. Sekejap sorry. Setting jap. Lighting okey, lighting. I think okay. Ada 6 orang adik-beradik. So Fadil yang keempat. Sekarang ni duduk dekat rumah abang yang sulung. Abang yang sulung, dia kerja sini kan. Ada 4 orang adik-beradik. 6, yang keempat lah. Oh, anak yang 2 keempat abang, seorang kakak, 2 orang lagi adik lelaki. So dalam family ada 1 orang je lah anak perempuan. Oh, okay, faham. Ya. Okay, so kita pun macam Fadil sini dah saya maklumkan, kita hari ni kita dah masuk fasa yang keempat kan, PKP kita. Kan so macam ni dah lama lah kita punya PKP hari tu, yang fasa 1 hari tu bulan Mac kan? Bulan Mac. Bulan Mac, maksudnya dah lama dah kita duduk kat rumah ni. Dekat 2 bulan lah. Sebulan lah. Sebulan lebih. Okay, so Kila nak tanya lah sikit kan, apa yang boleh. sepanjang musim PKP ni, apa yang Fadil buat dekat rumah?
Mungkin ada macam projek ke, assignment ke mungkin? Ada apa-apa? Setakat ni banyak projek lah. Projek maksudnya, ada antaranya projek cover lagu. Cover lagu itu hal sendirilah, cover lagu. Lepas tu baru-baru ni ada tengah ondoi lah projek lagu COVID-19 dengan Pusat Kebudayaan Musim. So dalam hal ni mungkin akan rilis lah. Itu perancangan ke macam mana? Sudah record apa semua, sekarang tengah edit apa semua lah. Tunggu nak publish je lah tu. InsyaAllah. Lepas tu ada lagi agak-agak bila. Agak-agak bila tu? Tak tahulah sebab sekarang ni tunggu yang edit tu lah, edit lagu tu, vokal apa semua. Okey. Sebab kita belum dapat kasih confirm lagi lah bila orang mau release. Okey, faham. Lepas tu ada cover lagu dengan Senang Terhibur. Tahu Senang Terhibur tak? Tahu. Maksudnya lagu apa tu? Lagu Ramadan Tiba. Kalau mau cek ada dekat IG Senang Terhibur, dekat YouTube pun ada, TV9 official, TV9 kan Senang Terhibur lah, kurang pasti. Tapi ada lah. Maksudnya dekat dalam tu Fadil seorang je ke ada lagi member yang lain? Ada member-member peserta Agency Voice yang lain. Kami 4 orang. Maksudnya korang 4 orang lah bercollaboration and then cover lagu tu. Lepas tu minggu depan hari Isnin ada program juga bersama Senang Terhibur. Nama program tu I Can See Your Point. So dalam I Can See Your Point. Ya, dia dalam tu dia macam program teka-teki lah. Diorang bagi satu ayat tu, lepas tu kita kena guess apa makanan tu. So tunggu minggu depan insyaAllah. Okey, ingat tu follower-follower yang tengah join ni jangan lupa minggu depan kita ada apa, rancangan apa? I Can See Your Point. Tu dekat mana tu nanti akan ditayangkan? Instagram Senang Terhibur dan dorang punya YouTube. Okey. So follower-follower dah boleh take note lah get ready lah minggu depan tu. Semua mesti cepat-cepat Stay tune. So setakat ni tu je lah macam projek tadi buat tu. Maksudnya semua ni kira work from home lah. Work from home. Kira inisiatif sendiri lah kalau cover lagu tu macam tu lah. Itu sendiri punya ni lah. Sendiri punya hal. Okey, faham. Okey, so so macam follower semua tahu kan, baru-baru ni Fadil ada keluar dekat rancangan reality TV3 kan. Apa cuba cakap sikit macam terlupa I pula Can See Your Voice Malaysia. Macam ni Malaysia. Musim ke berapa? Musim ketiga kan? Musim ketiga, ya. Maksudnya Fadil keluar episod yang ke-8 kalau tak silap, betul tak? Betul episod ke-8. Masa tu ada dengan MK. Kenal MK? Wow, kenal. Siapa yang tak kenal ni, ramai-ramai ni mesti semua kenal ni. Anak siapa yang minat apa? Itulah tu ni mesti ni follower ni yang minat ni. Okay, so so macam ni boleh tak Fadil ceritakan sedikit lah macam mana Fadil boleh terdetik je nak join program, nak join I Can See Your Voice Malaysia tu. Mungkin ada member yang cabar ke, ataupun Fadil sendiri yang rasa macam aku kena pergi lah, aku kena join lah. So, macam mana tu? First kali nampak program I Can See Your Voice ni last year lah, I Can See Your Voice Malaysia musim kedua. So memang dari situ ada hasrat mau join lah. Lepas tu sebab tengok macam senang-senang ni orang ni dapat masuk ni. Tengok ada ramai student. Lepas tu macam senang-senang dia boleh dapat macam tu. Tapi masa tu belum berapa minat, belum berapa mau sangat lah. Lepas tu masa di sekolah menengah, bukan masa di sekolah menengah, selalu datang sekolah menengah sebab latih nasyid kan. Guru kaunselor merangkap guru nasyid tu selalu macam encourage lah, dia suruh join balik-balik. Lepas tu dari situlah saya rasa macam
Saya memang mesti mau join ni. Ramai yang suruh juga kan. Lepas tu Betul? tahun lepas tu 2019 bulan Oktober tu, sebelum bulan Oktober tu lah, bulan 9 macam tu, TV3 sudah keluarkan iklan apa semua kan, poster sudah blast di TV. Lepas tu nampak lah. Terus save date tu 2 hari tu, 12 hingga 13 Oktober nak silap. Memang save tarikh tu. Memang sebelum tu ada program time tu, tapi program hari tu saya kasih cancel. Untuk join audition tu je. Semata-mata nak pergi audition tu. Ya. Sebab memang so nampak lah kat situ bukan memang, selalu. memang semangat lah nak pergi kan. Yelah, bukan selalu kan. betul lah. Oh, so bila dah dia ada peringkat-peringkat ke nak sampai ke yang stage TV terakhir tu? Dia macam mana tu? Oh ada. Kalau biasanya kalau pergi audition tu, dia akan ada dua stage. First stage kita kena nyanyi lagu a cappella, maksudnya tanpa iringan muzik. Nyanyi kosong macam ni ya. Dia suruh nyanyi 3 genre. Pilihlah apa-apa genre. Kalau saya hari tu saya nyanyi lagu ballad, lagu reggae dengan lagu pop, dengan lagu rap. Lepas dia stage tu, siapa yang lepas, yang keluar bilik audition tu, dia bawa kertas. Serabut sudah. Maksudnya siapa yang keluar bilik audition tu, dia bawa kertas, maksudnya dia lepas ke second stage. Oh, faham. So second stage tu, sebelum masuk second stage tu memang kena isi borang tu lah. Memang banyak lah. Ditanya pasal lagu, pasal pengalaman, pasal apa yang kita boleh buat. Lepas tu isi apa semua tu, tunggu giliran masuk stage tu. Stage tu ni dia nyanyi dengan minus one lah. So nanti diorang punya kru tu akan pilih kita kena nyanyi lagu apa. Lepas tu bergantung diorang lah mau suruh nyanyi sampai berapa panjang. Then habis macam tu je. Lepas tu beberapa minggu selepas tu baru diorang akan kontak kita balik. Oh, okay, faham. So kan ada follower yang cakap ni tadi Fad ada try ballad kan. So lagu apa? Lagu apa yang bawa masa tu? Diorang minta Fad diorang minta Fad belanja sikit. Kalau boleh lah. Itu lagu Segalanya. Segalanya pop ke ballad dah? Segalanya lagu apa? Hakim Musli. Ballad kot. Rasanya lah. Betul lah. Boleh nyanyi sikit tak? Kita nak dengar sikit. Okay. Segala apa yang telah kau berikan masih lagi tak memadai. Hampir ku tersungkur menuntut janji darimu. Sampai situ je lah, suara belum panas lagi. Oh, tak apa. Takut pula Lepas tu semua teruja dengan itu baru yang tak ada, itu baru tak ada muzik ni. Lepas ni masuk muzik, aduh lagi padu ni. Tiada, biasa je lah. Aduh. Okay, so Kila nak tahu lah juga kan, sejak bila Fadil dah mula menceburkan diri dalam bidang nyanyian? So maksudnya memang start dengan bernyanyi dulu ke, ataupun maybe ada berlakon ke, masuk kelab itu ini ke yang menyebabkan Fadil makin kuat lah dalam nyanyian ni? Macam mana? Okay. Sebenarnya memang start dari menyanyi lah, dari kecil lagi. Dari umur berapa tahun lah, memang dari 5 tahun apa semua. Sebab time tu pun ikut jejak langkah abang kan. Abang pun suka menyanyi kan. So kita pun ikut-ikut lah juga nyanyi. Sampailah masuk sekolah rendah. Sekolah rendah dulu ikut pertandingan nasyid je, dari darjah 5. Alhamdulillah sampai pergi peringkat negeri, Alhamdulillah lah. Tapi tidak nombor lah. Alhamdulillah. Lepas tu masuk sekolah menengah pun banyak ikut pertandingan yang nyanyi macam guna vokal lah. Antara yang paling utama selalu setiap tahun ikut nasyid. Lepas tu start tingkatan 4 tu Alhamdulillah dapat wakil Sabah dalam syair dan juga pertandingan Qiraatus Sabah. 2 tahun betul-betul sampai tingkatan 5. Lepas tu masuk universiti ni, daripada tamidi lagi memang saya libatkan diri dalam pusat kebudayaan. Masa diorang buat audition tu, saya datang walaupun lambat time tu, tapi saya datang juga sebab memang minat kan. Time tu mula-mula audition mau ikut nasyid. Sekali dapat rezeki masuk Kivo
Alhamdulillah lah sampai sekarang masih dalam Kivo, dan Kivo banyak bagi Bagi sokongan. ilmu dan pengalaman yang baru bagi saya lah. Ya. Daripada bukan Kivo saja lah, pusat kebudayaan lah memang banyak bagi input lah. Okay. So Qvo maksudnya kalau mungkin kita punya follower ni nak tahu jugalah apa Qvo tu. Apa Qvo ni dekat pusat kebudayaan tu. So, boleh tak share sikit? Boleh. Kivo ni sebenarnya maksud Kivo ni mesti ada tanya kan. Maksud Kivo ni quartet kan dah silap. Budak-budak Kivo quartet voice Habis. of USIM. QVOU. Tu yang Nun cakap vocal ensemble. Quartet voice and sim. So maksudnya itulah stand for Qvo macam tu. Lepas tu beza Kivo dengan Kivo ni dia bukan tim nasyid. Kivo ni macam, kalau macam tim nasyid kan satu orang solo dan yang lain semua backup kan. Tapi kalau Kivo ni semua boleh nyanyi. Kiranya macam dia macam vocal band. Tahu kumpulan One Direction? Okay, One Direction. So maksudnya macam tu lah setiap orang Qvo. kat situ boleh lah untuk nyanyi. Faham. Ya, setiap orang solo dalam tu. Okay, faham. So mesti semua suara sedap-sedap kan kalau dalam tu. Alhamdulillah, semua memang sedap-sedap, power-power semua. Maksudnya Qvo dekat pusat kebudayaan tu dia ada dia punya macam band sendiri ke macam mana? Dia vocal band, kita panggil vocal band. Maksudnya kalau keluar pergi ada menyertai pertandingan ke ataupun show, so korang akan membawa nama Qvo lah macam tu. Ya, Qvo USIM. Memang kami baru-baru ni kami ada ikut pertandingan bulan 3 ni sebelum Covid tu. Okay. Beberapa minggu sebelum Covid tu, seminggu ke 2 minggu sebelum yang berakibat boleh claim dalam ni. Kami ikut pertandingan acapella. Ada, saya lupa lah ada siapa. Tapi antara universiti awam di Malaysia lah. Di UPSI. Menarik. Alhamdulillah Qvo dapat tempat ketiga lah. Alhamdulillah. Okey tu. Walaupun seminggu je latihan, alhamdulillah semua memang rezeki lah. Alhamdulillah. So sebab Kila sendiri pun macam duduk di bawah pusat kebudayaan, maksudnya ada kelab jugalah dekat bawah pusat kebudayaan tu. So macam selalu jugalah tengok budak-budak Qvo ni macam korang sangat aktif. So pernah jugalah terserempak time korang buat latihan. So, macam dan korang berlatih tu. So mungkin semangat kerjasama korang tu lah yang membawa kejayaan kepada korang kan. Itulah rasanya memang macam tu jugalah, sebab komitmen kami punya ukhuwah tu macam mana. Betul. Kita bawa apa? Kila bawa apa? Biarlah rahsia. Dia tak boleh kat sini, dia kena belakang stage nanti. Okay, so maksudnya sekarang ni kiranya Fadil kan join Qvo dekat USIM. So maybe kadang-kadang akan kena pergi mana-mana event ataupun pertandingan kan. Okay, so mesti korang akan ada buat latihan maybe malam ke, tak kisahlah bila-bila pun. Okay, so macam mana Fadil seimbangkan waktu belajar dengan nyanyian ni? Ni soalan ni memang famous lah untuk semua budak pusat kebudayaan. Kila pun mesti tahu juga kan. Betul. So kalau cara saya macam biasalah, hari-hari datang kelas, siang tu memang datang kelas lah. Lepas tu kadang kelas ada sampai malam kan. Tapi latihan apa semua tu memang kena buat malam. So bila ada kelas tu memang terpaksa pergi kelas lah dulu. Bukan terpaksa pergi kelas, memang kena pergi kelas lah dulu. Lepas kelas tu baru datang latihan balik. Sebab kami latihan selalu sampai pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, kadang-kadang sampai pukul 3 pagi. So betul-betul semangat tu. Ya, so memang rasanya memang terbahagilah. Tak kacau lah study dengan belajar tu. Satu lagi macam mana saya tadi tu?
Oh, macam mana seimbangkan antara bakat ni dengan pelajaran tu je? So maybe Fadil sendiri ada tips kot yang nak kongsi dengan follower-follower tu. Macam mana dia minat menyanyi tapi dalam masa yang sama dia kena belajar. So macam mana dia nak buat? So mungkin ada tips nak kongsi. Macam mana? Dia memang kalau yang ada minat ni memang kena banyak berkorban lah. Betul. Banyak berkorban lah. So kalau latihan tu sampai lewat pagi tu kan, kalau ini cara saya lah. Kalau contoh lah balik lambat kan, kalau balik lambat tu memang terpaksa tidur terus lah. Lepas tu nanti kena bangun awal lah, kena try bangun awal. Lepas tu lepas bangun awal tu contoh lah kalau ada kerja yang belum siap, lepas bangun awal tu lah, masa bangun awal tu lah kena siapkan apa semua. Ataupun kalau latihan, lepas tu balik awal, kalau balik awal tu tim tu kena korban masa sikit lah. Masa tidur tu sikit dalam sejam gitu, sejam lebih buat kerja ataupun study apa semua. Ataupun sebelum pergi latihan tu kan kita ada masa maghrib dan isyak kan. Biasanya latihan apa semua memang lepas isyak. So antara maghrib dan isyak tu pandai-pandai lah isi ruang tu buat kerja ke atau study sikit ke, ulang kaji. Betul. Paling-paling tak pun adalah juga sikit kan. Ya, adalah sikit-sikit. So okay, tengok follower semua boleh lah ikut sikit lah tips-tips yang Fadil kongsikan tu kan. Sebab betul lah walau siapa pun kita ni pun still kena berkorban, betul tak? Walaupun kita ni seorang penghibur ke atau seorang pelajar atau seorang pekerja pun kan, kita perlukan sebuah pengorbanan tu. So kalau kita ada macam contoh macam Fadil sendiri kan, kita ada minat dalam nyanyian ke, tak kisahlah apa-apa bidang pun, so kita kena pandai bagi masa lah kan, betul tak? Ya, betul. So barulah kita akan berjaya seperti Fadil macam tu. InsyaAllah. Okay, so nak tanya jugalah, sepanjang Fadil dah berkecimpung dalam bidang nyanyian ni, bidang nasyid ke, so maksudnya dah dapat sokongan daripada family lah. Maksudnya family tu dah ada sokong juga Fadil? Memang yang sokongan yang paling kuat memang daripada family lah, daripada parents. Ibu pun selalu bagi nasihat, lepas tu bagi komen kalau something yang saya buat macam dah kena ataupun ibu ada pendapat, selalu ibu bagi. Ayah selalu, so ayah tak pernah nak support lah. Selalu kalau ada apa-apa memang ayah selalu doa, ayah selalu wish. Family semua adik-beradik, memang sokongan yang paling kuat daripada family lah. So alhamdulillah, so diorang lah menjadi tulang belakang Fadil selama ni kan? Ya, betul. Betul juga, sebab kalau kita nak buat apa-apa pun kita kena dapat restu daripada ibu ayah kita. Betul. Barulah benda tu macam kita lagi sukses. Betul. Dia akan rasa macam mudah je nak buat, betul tak? Okay. So Fadil sendiri ada yang bertanya jugalah, Fadil minat genre apa? Maksudnya kan ada banyak kan yang Fadil sebut tadi. So mana yang paling yang paling favourite lah? Yang paling favourite memang ballad lah. Ballad. Antaranya ballad, pop. Rap ni pun baru-baru je. Sebab masa join Agency of Voice tu, kita tak boleh tentu. Semua benda memang production yang akan tentukan. Dorang akan tentukan lagu minggu berapa. So dorang tentu kena minggu rap. So mau nak mau memang kena masuk dalam rap tu. Maksudnya kita yang selama ni nak pandai rap, kita kena pandai rap. So macam boleh lari lah. Tapi maksudnya baru jugalah macam berjinak-jinak dalam bidang rap ni macam tu. Tapi dengar macam dah pro dah, laju je. Hari tu bawa lagu apa Hari tu masa dekat Agency of Voice tu buat lagu masa rap tu buat lagu apa Satu-satu. Boleh belanja sikit. Yang semua macam nak dengar lagi. Aduh, kau tak ingat dah lirik dia sebab laju sangat kan? Ingat lagi. Cik belajar sikit part sampai yang ingat tu je. Balik sorry. Balik, putaran reality terbalik. Ya ba,
putaran reality terbalik. 302 putarannya 360 gadingan 7 berkembar. Jangan cuba petik kasar, takut yang sabar hilang sedap. Bodoh banyak cakap besar, lupa belajar balik dari dasar. Lu tema tersasar sabar sebentar nyawaku cagar. Sini tanah banyak cakap, turun dulu. Jadi jangan banyak cakap, buat dulu. Sampai situ je lah. Okay, Kalau mau dahsyat tengok full ada di saya punya ada di saya punya feed. Kalau mau tengok full. Nanti ramai-ramai yang tak sempat dengar tadi tu pun bolehlah pergi feed dia, pergi tengok. Jangan lupa guys. Yang tu record balik kan? Record balik. Yang tu. Kila pun ada dengar tu, sedap. Boleh tahan dia rap tu. Aduh. Thank you. Aduh, okay. So, okay, so kita pun sekarang ni kita berada dalam bulan Ramadan kan? Okay, so nak tahu jugalah kalau Fadil sudi berkongsi persiapan Fadil dengan family sepanjang bulan Ramadan ni. So maksudnya kalau duduk dengan abang, so apa persiapan korang menghadapi bulan Ramadan ni? Setakat ni persiapan tu macam mana awak cakap? Maksudnya kalau berbuka tu masak ke ataupun korang order kat luar ke? Itu kali ni memang lain sikit lah sebab kami berdua je kan, sebab selalu puasa dengan family kan. So kalau setakat ni sahur apa semua memang kami ni nak tidur lah. Oh ya ke? Yelah, nak tidur tunggu sahur. Takut nanti terlajak sebab selalu selama ni ibu yang kejutkan kan. Betul lah. Kalau mau tidur pun kami kena gilir-gilir lah. Kadang abang tidur, kadang saya yang tidur dulu. So memang kena kejut lah. Sahur tu memang masak sendiri lah apa semua. Kalau berbuka tu selalu beli. Cakap ni baru sekali je masak sendiri. Oh ya ke? Tak apalah, bujang lagi kan? Itulah. So kiranya apa nak cakap tadi, kiranya nanti mungkin Ramadan kali ni boleh jadi Ramadan yang paling bermakna lah untuk Fadil sebab yelah pengalaman dia lain kan, selalu dengan family, kali ni berdua je dengan abang kan. So maybe akan dengan jadi bazarnya, dengan covid tadi betul kan, so macam duduk terkurung je kat rumah kan. Kita tengok abang tengok kita macam tu je. Okay, so selalu kalau Ramadan musim-musim yang lalu selalu duduk dekat college lah kan? Puasa dekat you ke dekat rumah? Dekat rumah sebab setakat ni belum pernah lagi puasa di college. Oh sebab ya ke? Saya dari Tamidi kan. So ngam-ngam habis Tamidi tu minggu depan dia tu baru puasa. So sempat balik rumah lah. Memang puasa full di rumah lah setakat ni. Oh ya ke? Oh faham. So belum ada lagi lah pengalaman berpuasa dengan member-member tu, belum lagi lah? Belum lagi. Tak apalah. Nanti next Ramadan ke insyaAllah. Macam diorang ternampak lah muka Fadil ni masuk dalam satu MV ni. Macam nak tanya juga lah, Fadil ada band ke sebelum ni ke macam ada join mana-mana agency ke buat recording ke macam mana? Sebenarnya memang saya ada memang ada band. Dia macam grup vokal lah juga, tiga orang. Main dia 3 orang. Dia sebenarnya ramai ahli dia, tapi masa yang kita cakap buat MV tu sebenarnya tu lagu The Musafir Fisabilillah. Okay. Memang baru juga rilis minggu yang PG Akin Silver Voice tu kan. Minggu yang keluar TV tu dalam awal bulan ni. Memang 3 orang ni available time tu. So time tu record lagu tu memang 3 orang lah. Memang ada grup lah, The Musafir.
Oh memang ada lah. So dah ada dekat YouTube dah lah kan dia punya lagu tu tadi. Tajuk apa Fisabilillah, betul tak? Ya, Fisabilillah. Ah. Yang lain yang belum tengok MV tu bolehlah tengok di YouTube. Kan boleh sama-sama kita like dan subscribe. Apa lagi kan? Itu benda penting. Bukan like, Bagi subscribe je. ya. Like, subscribe, share. Share. Betul-betul. Betul-betul. Okay, so nak tahu jugalah so manakah sekarang dah Alhamdulillah lah dah nampak Fadil mula dah nampak macam mana nak stablekan antara bakat dengan pelajaran, betul tak? Okay, so apa perancangan Fadil di masa akan datang? Macam mana tu? Maybe nak further study ke ataupun sambil bekerja, sambil bernyanyi ke macam mana? Apa perancangan? Kalau saya punya plan memang apa-apa pun yang terjadi memang mau teruskan pelajaran dulu. Sebab ibu cakap menyanyi ni jadikan sekadar hobi je. Sebab dia tak boleh jadikan kerjaya. Sebab kita kalau menyanyi ni kita bukannya laku sepanjang masa. So kita akan laku dalam beberapa tempoh je. Kalau rezeki memang laku lama lah. So itu memang kena atur saja. Tapi kalau saya punya perancangan memang apa-apa pun memang mau kena further study dulu, insyaAllah sampai habis degree. Selepas degree tu barulah fikir mau kerja dulu kah ataupun mau sambung study terus kah. Itu tengoklah nanti insyaAllah. So memang plan setakat ni sambung belajar lah. Sambil-sambil tu buatlah kalau ada kan, job kah, kalau ada job. Okay. So kira nanti lepas habis degree tu nanti barulah next strategi pula, betul tak? Ni yang first ni habiskan dulu study kan? Habiskan study. InsyaAllah. Right. Okay, so kita nak buka lah sesi Q&A. So maybe follower ada nak bertanya apa-apa. So siapa-siapa yang ada soalan nak bertanya boleh dipersilakan. Nanti mungkin Fadil sendiri akan pilih soalan kan. Okay. Boleh lah siapa yang mau tanya apa-apa. Mungkin ada nak tanya apa-apa kau. Siapa ni? Ni kawan-kawan Kila kan ni yang join ni? Tak tahu. Aku tak tak perasan juga. Ada juga member-member mesti ada kan. Ada orang request lagu Peluang Kedua. Macam mana tu? Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Okay, so boleh? Boleh. Okay. Maaf, andai kau terluka. Maaf ku tak sengaja tanpa sedar sakitimu. Sesaku maaf kena ku pun terluka. Pintaku hanya peluang kedua. Rasa cinta darimu. Sorry lah kalau macam buru-buru sikit kan. Sekejap, nak tepuk sikit. So rasanya Nabila Razali kena tengok live ni. Kena tengok Fadil nyanyi. Aduh. Itulah harap-harap lah kalau dia tengok lah. Tapi memang tak lah dia mau tengok. Tak apa, cover dulu. Cover dekat IG, lepas tu tag dia. Kita tengok. Itulah. Okay, sudah so cover ada lah. Memang ada sudah. Oh, sudah cover? Oh, ya ke? Nanti lah tengok. Boleh tengok lah nanti. Okay, nanti kita tengok. Okay, so ada yang tanya, Fadil study ambil kos apa? Saya ambil kos Sains Fizik Gunaan. Dia macam pure science lah. Oh, pure science lah. Tapi dalam fizik. Oh, dalam fizik lah. Oh, sebab tu tadi Fadil cakap ada fakulti sains dan teknologi, betul tak? Kan? Ya, betul.
Okay, so ni ada yang tanya lah. Okay, so maybe tak adalah mencabar sanggup saya. Tapi biasa je dia tanya, apa kita kena buat kalau orang cakap buruk pasal kita, sedangkan benda tu tak betul. So macam biasalah sekarang kan kalau kalau kita dah jadi public figure kan, so mesti akan ada banyak cabaran. So salah satunya maybe orang bercakap buruk, ada yang sebaliknya, ada yang memuji-muji. So macam mana nak overcome benda tu? Benda ni memang dah lari lah kalau kita kalau orang nampak kita sukses kan, kalau orang nampak kita ni semakin ke depan daripada orang, memang dah lari. Memang baru-baru ni pun saya pun ada juga dapat DM orang tu macam sengaja mau jatuhkan, macam mau kasih down saya. Daripada banyak yang kita boleh buat tu, dorang tengok kita punya mistake je. So kalau macam cara saya, first sekali saya macam lantak kau lah. Itu biarlah dia. Sebab orang boleh bercakap, orang masing-masing boleh bagi pendapat sendiri. Tapi itu bergantung dengan kita ya. Kita mau terima ataupun kita mau lawan balik, ataupun kita mau jadi orang yang bijak, yang fikir apa yang dia cakap. Kalau benda tu baik, so kita ubah, betul kan? Kalau benda tu buruk, biarkan je, tolak tepi. Betul. Itu cara saya lah. Betul lah. So maksudnya tak adalah kita akan jadi silah, sebab kadang-kadang kita ni nak kalau kita akan duduk seorang kan, betul, bila kita dapat pula benda-benda macam tu, so kita akan mudah overthinking tau. So benda tu akan memberi kesan yang buruk kat kita, betul tak? So betul, sejujurnya memang saya overthinking jugalah. Tapi saya try untuk appreciate orang yang cakap baik-baik tu. So kita appreciate orang-orang yang cakap baik-baik tu. Yang buruk-buruk tu biar je tolak tepi. Betul, walaupun orang yang cakap baik tu tak adalah seramai orang yang menjatuhkan kita, tapi maksudnya diorang ni semua adalah penguat kita, betul tak? Betul. Mereka yang menyokong kita ni. Kalau kita down ni, ingat saja orang yang cakap baik-baik tu, ingat orang yang support. Betul. Bagus tu. So maksudnya di samping macam Fadil cakap lah, kita try to fikir positif. So kita boleh juga kita sentiasa berada dalam surrounding orang yang positif. Maksudnya okay, kalau kita rasa macam yelah, kita dah tahu okay, dia ni maybe tak berapa suka dengan aku kan, so macam tak adalah kita nak melekat je dengan dia kan. So why not kita pergi jauhkan sikit diri dia macam tu. Betul. Macam tu kan? Antaranya orang-orang yang bagi positif ni ada dalam live yang baru join. Ya ke? Abang Zoe. Kalau sesiapa yang follow Abang Zoe ni selalu buat live. Maksud kalau live dia tu memang tak lari, memang ada konten dia. Ada je dia punya pin tu, dia bagi topik. So memang topik dia selalu menarik lah. Kadang dia tanya yang macam saya cakap tadi tu, itu antara dari topik yang hot yang selalu Abang Zoe bincang lah. Kalau macam kita kena putuk, macam mana kita mau motivate diri balik. Abang Zoe ni memang bagus tu. So maksudnya bagi support kan. So maksudnya kiranya okey lah tu, kira Fadil keep on follow up dia dan boleh ambil lah benda baik yang disampaikan, betul tak? Betul. Kita dekat-dekat dengan diri dengan orang-orang yang selalu cakap positif, negatif-negatif ni kita betul tu. Okay, so ada juga orang tanya, ada yang bertanya juga kan. Okay, so macam mana kita nak jadikan nyanyian ni as a medium untuk kita sampaikan nasihat dekat orang? Macam mana tu? So maksudnya tak kisah genre apa pun, maybe akan bagi benefits lah dekat orang. So apa pendapat Fadil sendiri tentang tu? Kalau pendapat saya ni, yang paling bagi kesan dengan orang ni sebenarnya dia punya lirik lah. Sebab itu kalau bagi saya lah nombor satu, lirik. So sebelum kita nyanyi itu memang nyanyi kah, bagi ucapan kah, bersajak kah, bersyair kah, apa semua, memang first kena faham dulu apa yang kita mau sampaikan. Betul tak? Betul. So kita kena faham sebelum kita fahamkan orang. So dari situlah cara kita sampaikan something, sampaikan message, sampaikan dakwah. Kalau budak-budak nasyid memang tahu lah ni, selalunya memang dakwah memang semua dari lirik. Lepas tu melodi ni memang
lirik ni nomor satu, lepas tu melodi ni bonus. Kalau melodi dia contohlah lagu sedih kan, kalau melodi dia kuat, lagi kuat, kiranya macam melodi dia kena dengan lirik dia tu, itu memang kau lah, memang sampai lah. Yang padu lah kan. Kalau dengan orang tu pun dia feel lagi, memang confirm masuk. Yang kita audisi pun boleh rasa sampaikan dah. Betul tu. So kiranya memang biasanya kalau korang pun nak macam nak menyampaikan satu lagu ke any songs lah, korang memang kena menjiwai dulu lah kan, lirik tu faham, hayati. So baru korang dapat menyampaikan dia dengan sepenuh hati kan. So sebab tu bila orang dengar pun macam feel dia lain macam kan. Memang kena study lirik lah dia. So semua boleh take note dan ingat, first tadi apa? Lirik, hayati lirik. Dan yang second, melodi tu kalau kena, insyaAllah orang pun boleh dapatlah mesej yang kita nak try sampaikan. Okey, berbalik pada yang tadi tu, Fadil cakap Fadil minat apa, genre apa, ballad kan? So maksudnya nanti ada ke rasa macam nak try genre-genre lain ke, macam ni lah, maybe itu memang ada, memang saya ada dalam plan mau try genre-genre lain, sebab kita ni tak boleh juga terlampau selesa dengan apa yang kita sudah pandai kan. So kalau sudah pandai benda tu, apa salahnya kalau kita try genre lain kan. Betul. Antara kita ada banyak genre, ada genre ballad, pop, reggae, apa lagi ya, R&B, rock. So memang ada plan mau try yang lain tu, mau cabar diri sendiri ni, mau masuk try genre-genre yang lain. Satu lagi memang saya ni kurang sikit kalau lagu English ni. Memang jujur lah, saya tak pandai sangat kalau lagu English. Sebutan memang out, tapi memang sekarang ni tengah mau cabar diri lah, mau try nyanyi lagu English. Tak apa, slow dengar dulu. Dengar dulu, so nanti bila dah biasa dengar tu, maybe sikit-sikit dah boleh catch up lah tu kan. InsyaAllah. Ini bagi tips ni macam pro. Tak saja. Practice makes perfect kan. So tak apa, tak salah kita nak explore benda baru, betul tak? Betul. Okay. So ada apa-apa lagi soalan ke follower kat luar sana yang nak tanya? Tadi macam ada nampak satu soalan ni. Dia tanya apa tu? Dia tanya Fat pakai skincare apa? Okey, boleh share. Mungkin boleh share kau pakai apa ke, tak pakai apa-apa ke, macam mana tu? Kalau saya memang sebenarnya tak pakai apa-apa pun, produk muka kah atau pakai pencuci muka kah. Saya pakai, kalau mandi tu memang saya pakai sabun atau Johnson Baby kah? Tahu, yang budak-budak punya tu. Sabun muka yang warna pink. Memang pakai tu lah. So memang kalau mandi tu sekali dengan sabun muka sekali lah. Macam tu je lah. Faham. Sebab ayah pun pakai itu juga. So pakai Johnson Baby lah. Tapi bukan semua orang sesuai tau. Kadang ada betul, kulit dia yang setengah sesuai. orang lah. Sebelum ni ada try pakai pencuci muka, tapi sebelum pakai pencuci muka tu, muka memang bersih je pun. Memang saja mau try pakai pencuci muka, lepas tu naik jerawat, naik bintik-bintik. So memang dah pakai pencuci muka lah. So tak payah dulu lah, better. Maybe belum lagi kot. Maybe kulit muka tu belum sampai masa lagi nak kena pakai kan. Harap-harap memang nak pakai lah. Susah kan, nanti nak kena komit. Ada juga yang tanya tu, tinggi Fadil berapa? Agak-agak berapa tinggi Fadil tu? 170 cm. 170. Okey lah, macam okey lah, sedang-sedang je. Dia tanya, aku pun tahu sebenarnya. Dia saja yang tanya tu. Oh ya ke? Tak apalah, boleh juga bagi orang lain tahu kan. Okay. Lagi ada siapa-siapa lagi nak bertanya soalan di minit-minit terakhir ini? Macam mana lidah tak terbelit masa rap? Sejujurnya masa latihan memang selalu terbelit. Selalu terbelit. Lepas tu bila terbelit tu, bila balik-balik try terbelit memang kadang-kadang pandai down sendirilah, pandai mengamuk sendiri. Pandai marah-marah diri sendiri. So memang kalau nak buat terbelit tu,
practice make perfect lah. Betul. So maksudnya Fadil Memang pun kena rajin practice jugalah, rajin berlatih lah. Selalu Sebab berlatih. laju kan. Ya, bukan senang tu. Cara disebut pun ada satu part tu yang memang kalau bawa laju kan memang terbelit. Apa tu ah? Part MK tu budak banyak cakap pasal budak banyak cakap pasal belajar. Ada satu ayat tu yang loyalty dan taat jadi sampai bila-bila. Dia banyak huruf L kan. Itu memang selalu terbelit. Loyalty dan taat jadi sampai bila-bila. Selalu terbelit di situ. So Dia bila selalu time training tu memang fokus part tu lah. Selalu petang-petang selepas kelas tu kan, lepas asar tu training, pasang speaker, training. Lepas tu time waktu show tu pun, waktu debate tu pun memang tak sangka boleh bawa lancar macam tu. Sebab memang dalam otak, tolonglah jangan terbelit. Masa nyanyi tu itulah sebab tengok juga Kila pun tengok episod tu kan. So saya tengok dia ni lancarnya, macam tak percaya pula. Yang tu yang masa nyanyi itu sebenarnya live ke rakaman yang masa atas pentas tu? Itu memang time tu memang program ni sebenarnya dia record, tapi dia akan record sekali je. Tapi maksudnya masa tu memang nyanyi betul-betul lah. Itu memang nyanyi betul-betul. Lancar betul itu. Tengok macam dah pro. Sampai siap lompat lagi ke bawah kan. Aduh. Itu memang tak pelik. Memang geram time tu, geram. Yelah dah sampai last stage dah sikit lagi tu. Sikit lagi. Aduh. Bukan rezeki kan. Tak apa. Itulah dekat luar ni pun insyaAllah luas rezekinya. InsyaAllah. Okay, so nampaknya kita pun ada sejam je nak borak-borak dengan Fadil. So macam last lah nak tanya juga, apa harapan Fadil sendiri dekat rakan-rakan dekat luar sana yang maksudnya diorang ni ada minat dekat certain thing, tak kisahlah minat dekat nyanyian ke, lakonan ke, apa-apa bakat diorang ada, tapi diorang macam malu untuk ketengahkan, and maybe diorang sebab diorang tak jumpa medium tu. So apa harapan Fadil dekat diorang? Kalau harapan saya ataupun pesanan saya untuk diorang yang memang ada bakat tapi malu, first sekali malu tu tak apa, tapi malu tu memang kena bertempat. Ya, betul. Memang malu tu okey, malu tu benda yang okey dan bagus, tapi kena bertempat lah. So kalau kita ada apa-apa something yang baik yang boleh benefit dekat orang ke, ataupun yang kita rasa memang benda tu something yang baik daripada kita, so why not tolak tepi tu malu tu dan cuba untuk beranikan diri untuk tampil pergi mana-mana ke. Kalaupun takut mau ikut apa-apa pertandingan ataupun apa-apa komitmen kelab kan, buatlah. Kalau menyanyi, buatlah cover, upload pergi Instagram seminit je pun. Lagipun tu bukan ada audience pun, kita depan kamera je. Kita dengan kamera je. So memang first sekali memang halangan tu benda yang sebenarnya malu sebenarnya. Apa-apa kita buat pun selalu kalau stop ke ataupun terhalang sebab malu ataupun sebab mindset sendiri. So memang kena buang rasa malu tu untuk siapa-siapa yang macam ada bakat tapi malu ataupun selalu fikir negatif. So mindset tu lah, apa-apa pun kita buat ni memang daripada mindset. Memang dari mindset lah. So jangan malu lah, apa-apa kita buat ni. Betul. So betul lah macam Fadil cakap tu, kita jangan malu untuk kita explore something new and kita kedepankan diri kita kan. Sebab kalau kita asyik duduk kat belakang, orang takkan kenal. So maybe lah, bagi Kila lah, maybe kalau kita dah jadi orang yang dikenali, maybe akan ada banyak cabaran lah, macam orang kata itu, orang kata ini kan. Tapi benda tu jugalah sedikit sebanyak benda tu akan mendidik diri kita untuk rasa macam berani lagi untuk hadapi lagi cabaran kat luar tu. Sebab ini baru kepompong yang kecil kan, industri kat luar tu lagi besar kan, lagi banyak lah cabaran dia. Betul-betul. So hidup di luar tu lagi lain kan, betul-betul. So thank you lah dekat Fadil sebab
di atas pengalaman, tips-tips yang dikongsikan dengan kita orang hari ini. Semoganya dapat memberi memberi manfaat lah dan semangat lah dekat semua yang dengar hari ini. InsyaAllah. Betul. Thank you juga untuk pihak Radio SIM sebab sudi jemput saya dalam segmen kali ini. Ya, insyaAllah. Nanti kalau ada apa-apa lagi, kalau kita orang jemput lagi boleh join Boleh. Roger ya. InsyaAllah. Okay, so okay, untuk kita nak ingatkan balik dekat follower sekarang. Jangan lupa nanti minggu depan kan? Minggu depan hari Senin. Minggu depan rancangan apa? I can see Your point. Bukan I can see your voice, tapi I can see your point. So bolehlah ramai-ramai saksikan minggu depan. Kita tengok apa yang Fadil buat kat dalam tu. Aduh. Okay, so kita pun memang dah kejap lagi live ni, bila-bila masa boleh habis. So mungkin itu saja daripada kami pihak Radio SIM dan Fadil sendirilah. So terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk join live kami dan sharing information dengan follower-follower. So itu je lah. Moga kita dipanjangkan umur, murah rezeki, kita boleh jumpa lagi. InsyaAllah. Selamat berpuasa semua dan selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga. Okay, bye-bye. Bye, thank you. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.